Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, macam biasa kita akan tengok apakah yang berlaku dekat pasaran dunia dan juga pasaran Malaysia. So, ini adalah untuk kita tahulah apa yang kita nak expect ataupun boleh expect pada minggu hadapan. So, market outlook bagi minggu ni kita start dengan pasaran di Amerika Syarikat di Dow Jones. Okay, so di sini kita lihat setelah dia membuat weekly bearish engulfing. So kita pada carta mingguan sekarang ni dia telah membuat weekly bearish engulfing di sini, dan seperti mana yang saya katakan dalam video saya pada minggu lepas, saya telah nyatakan sama ada dia akan turun untuk test sama ada di lower channel, okey, ataupun sekiranya dia lepas lower channel ni dia akan juga test the previous support. Okay, so antara dua. So basically apa yang berlaku pada minggu lepas, dia telah dengan krisis Evergrande yang berlaku di China, okay, dia telah datang dan test, menyebabkan ramai orang telah panik. Okay, so benda ni kita telah jangkakan akan berlaku sebelum benda tu dah terjadi. Okay, so kita dah expect yang akan berlakunya penurunan. Cuma penurunan tu kita tak tahu lagi sama ada penurunan tu betul-betul zas turun ke bawah ataupun sekadar correction sahaja. Okey, sekiranya dia jatuh di bawah aras 33,297 ni, okey, dan close di bawah ini, bermaksud itu akan berlakunya satu fasa correction yang besar. So setakat ini saya masih lagi nampak, okey, untuk Dow Jones dia masih lagi berada dalam minor correction. Okey, so selagi mana dia berada di atas 33,297. Okey, dan sekarang ni agak kritikal, okey, sebabnya kita nampak 33,297 ni adalah merupakan aras yang dipanggil sebagai aras neckline. Okey, sekiranya dia break, maka yang pattern ni saya telah lukis, okey, berkemungkinan besar akan confirm pattern yang dinamakan sebagai, okey, inverted cup and handle. Okay, so kalau dia break 33,297, confirm, okay, confirm inverted cup and handle. Okay, di sini kalau sekiranya dia break, maka kita boleh target dia untuk Dow Jones sampai ke sini. Okay, dan di sini saya telah tandakan sebelum ni, okay, dia adalah merupakan zone yang di mana kita panggil sebagai resistance become support. So pada paras ni sekitar 30608 sehingga ke 31278. So kita hendak menyaksikan bahawa dia masih lagi maintain di atas 33,297 dan terus break pada next resistance sekitar 35,601. Okey, ada juga kemungkinan dia naik semula dan membuat satu lagi right shoulder. Okey, sekiranya dia membuat right shoulder, maka ini akan kita boleh panggil pattern ini sebagai head and shoulder, satu reversal pattern yang agak terkenal, okey, yang agak terkenal di kalangan penganalisa teknikal. So perhatikan, okay, perhatikan apakah yang akan berlaku pada indeks Dow Jones, okay, sebab pada last Friday ataupun semalam, okay, so semalam kita nampak di sini berlakunya confirmation, okay, apabila dia membuat satu Marubozu, okay, pada 23 September telah membuat satu Marubozu untuk datang retest pada zone resistance. Okay, so pastikan anda perhatikan apakah yang akan berlaku pada indeks Dow Jones. Dan kita lihat pula kepada indeks S&P 500. So kebiasaannya dia akan ikut, S&P 500 akan mengikut indeks Dow Jones. Okay, so kita perhatikan dekat sini. Okay, ini adalah merupakan satu rejection yang agak kuat. Dia turun and then dia telah rebound pada aras support, okay, yang telah saya tandakan ni sekitar 4298 dan terus naik ke atas. Okay, so dia follow indeks Dow Jones, dan kita nak tengok sama ada dia masih mampu bertahan di atas RBS ni ataupun resistance become support. Itu bagi S&P 500.
Okay, and then kita lihat pula bagaimana prestasi Nasdaq. So Nasdaq, seperti yang saya telah nyatakan pada minggu lepas juga, so kita expect akan berlakunya penurunan sementara. Okey, berlakunya penurunan sementara, dan di sini juga kita dapat lihat ini juga adalah merupakan satu kawasan resistance become support bagi Nasdaq. Okey, dan dia telah berjaya apabila dia touch saja garisan hitam ni yang saya telah tandakan ni merupakan garisan support. Dia touch saja garisan support ni, maka dia melantun naik ke atas. Okey, tapi saya masih lagi melihat ada kemungkinan, okey, selagi mana dia tidak break aras resistance di atas pada 15,688, ada lagi masih kemungkinan untuk dia mencuba turun ke bawah, walaupun terdapat rejection pada aras support 14,863 ni. Dan kita tengok pula KLCI. Okay, so KLCI, so di dalam grup Telegram saya untuk klien-klien saya telah nyatakan bahawa perhatikan pada aras sekitar 15.26 sehingga ke 15.33. Kenapa? Sebab ini adalah merupakan aras yang dipanggil sebagai resistance become support. So previously, kalau anda boleh lihat di sini, ini adalah merupakan kawasan resistance pada sekitar 19 Julai. Okey, minggu 19 Julai itu, ini dia telah buat satu resistance di sini, dan kita boleh ambil kawasan ni sebagai zone di mana kita panggil sebagai zone RBS. Okey, kita lihat indikator masih sekarang ni berada dekat tengah-tengah zone neutral. Okey, so masih lagi kita tak tahu sama ada dia akan meneruskan perjalanan ke atas. Okey, tetapi saya agak positif untuk KLCI bagi membuat kenaikan ke atas. So menuju ke, okey, sekiranya dia break resistance sekitar 1,600, okey, maka dia akan menuju ke next resistance iaitu 1631. So itu untuk KLCI. Okey, and then kita lihat pula kepada, lama kita tak tengok small cap. Apakah yang berlaku pada small cap? Okay, so small cap, kita lihat dia telah melakukan apa yang dipanggil sebagai telah break di sini. Okay, break corak yang dipanggil sebagai cup and handle ataupun inverted cup and handle. Okay, dan kita sebelum tu kita menjangkakan dia akan membuat kejatuhan, okay, sehingga ke sekitar zone 14,076 sehingga ke 14,395 ni. Namun kemudian dia telah membuat, okey, satu corak dipanggil sebagai double bottom dan telah berjaya break double bottom ni. Okey, setelah dia berjaya break double bottom, saya berpendapat bahawa dia berkemungkinan besar akan membatalkan corak inverted cup and handle ini dan menuju ke 16,559. Tapi dia tak sampai, guys. So dia tak sampai ke 16,559 ni. Okay, so cuma kalau seperti mana yang saya selalu katakan, apabila dia break sesuatu garisan tersebut, okay, so ini tips yang saya selalu berikan kepada klien-klien saya. Apabila dia break sesuatu garisan, maka dia akan datang kembali ke garisan tersebut dan mencuba ataupun retest. So ini adalah dipanggil sebagai retest. So di sini kita dapat lihat dia break and then dia come and retest. So ada kemungkinan kali ini untuk small cap dia akan datang membuat satu kenaikan menuju ke 16,559. Okey, dan sekiranya dia gagal bertahan, maka dia akan menuju ke 15,233. Okey, so kita lihat counter-counter small cap, sama ada mampukah counter-counter ini untuk membuat lonjakan ke atas. Okay, itu untuk small cap bagi pasaran Malaysia. Bagaimana pula dengan ACE Market? ACE Market masih lagi ding-dong, guys. So di sekitar aras resistance become support yang saya telah nyatakan. Okay, so dahulu saya telah target berkemungkinan dia membuat triple bottom. Okay, nampak gaya dia go sideways. So ini akan kita panggil sebagai fasa accumulation lah.
so apabila dia fasa accumulation ni, ini adalah amat sesuai untuk investor-investor, okey, pelabur-pelabur yang mempunyai pegangan ataupun mempunyai kewangan yang kukuh bagi melabur di dalam counter-counter yang berada di dalam ACE market. So kita masih lagi menunggu, okey, break pada aras 7477, dan sekiranya dia break ni, insyaAllah dia akan menuju ke 7992 dan aras seterusnya 8386 dan juga 9627. Itu untuk ACE market. Bagaimana pula dengan teknologi? Okay, so teknologi mencatat satu kenaikan, satu breakout di aras breakout 93. Pada aras 93 telah membuat breakout. Okay, dan saya menjangkakan bahawa dia akan datang untuk test garisan ni. Okay, so ini adalah merupakan the previous uptrend line. Okay, so saya menjangkakan dia akan datang untuk test garisan ini. Okay, dan setelah dia datang test ini, sekiranya dia break, maka cantik lah. Okay, kalau dia gagal, maka dia akan datang untuk bertemu aras resistance become support. So masih lagi positif, agak menarik di sini, okay, bagi indeks teknologi. Okay, dan seperti mana saya tahu, semua orang memang minat counter-counter teknologi, sebabnya teknologi ini sentiasa evolve, sentiasa berkembang. Dulu kita ada 3G, lepas tu ada 4G, sekarang kita ada 5G dan sebagainya. Kita menyaksikan juga bagaimana counter Opcom telah membuat limit up. Okay, so telah membuat limit up pada minggu lepas. Counter Opcom telah diberikan kepada klien-klien saya, okay, yang berdaftar di bawah saya, okay, telah diberikan. Maka mereka tengah syok lah, okay, mendapat keuntungan. So bagaimana pula dengan finance? So indeks kewangan kita masih lagi dalam fasa correction setelah dia membuat bearish engulfing. So kita menjangkakan sama ada minggu ni atau minggu depan akan munculnya satu reversal candlestick, okey, di sekitar kawasan 15043 sehingga ke 15163. So ini adalah bagi indeks kewangan ataupun indeks Malaysia, Bursa Malaysia Finance. Okey, so kita masih lagi menantikan kenaikan bagi ataupun lantunan bagi indeks di dalam sektor kewangan, di mana dia banyak menyokong KLCI. Okey, so kalau kita tengok semula pada KLCI pun ada kemungkinan dia akan melantun. So kebarangkalian besar indeks finance, seperti mana dalam saya cakap di dalam minggu-minggu lepas, indeks finance banyak menyokong kenaikan maupun penurunan, okey, bagi indeks KLCI. Plantation, okey, so plantation seperti yang saya nyatakan di dalam minggu lepas, okey, so sekarang ni telah menghampiri ataupun berada di dalam zon di antara 50 dan 61.8% Fibonacci retracement. Okay, so kita tunggu dekat sini. Okay, tunggu tiga perkara. Satu, pertama sekali adalah kita tunggu reversal candlestick. Okay, nombor dua, kita tunggu sama ada reversal candlestick ataupun reversal pattern, ataupun kita panggil sebagai divergence. Okay, so kita nantikan untuk counter plantation, sektor plantation ni, tiga perkara tersebut. So boleh siapa yang berminat untuk dengan strategi buy on dip, boleh lihat counter-counter berdasarkan yang berada di dalam sektor perladangan ataupun plantation. REITs masih lagi di bawah. Okey, so setakat ini tiada lagi momentum untuk menunjukkan bahawa dia akan naik ke atas. Itu bagi REITs sesuai untuk pelabur-pelabur jangka masa panjang. So time ni kita nak kutip counter-counter yang berfundamental, mempunyai fundamental yang kukuh. Okey, siapa yang berminat di dalam sektor hartanah, so boleh lihat pada counter-counter yang berkaitan dengan REITs. And then kita lihat pada properties juga. Okay, saya masih lagi berpandangan bahawa dia berkemungkinan dia akan datang semula ke zon, okay, sekitar 50 sehingga 61.8%, walaupun terdapatnya candle hammer di sini. Okay, so saya masih melihat dia sebagai masih lagi dalam keadaan downtrend. Kalau kita lihat kat sini, ini adalah high, low, lower high, lower low, dan dia masih sedang membuat ataupun telah membuat
lower high di sini. Okey, sekiranya dia break 749.30, maka kita menyaksikan dia membatalkan corak downtrend ini dan berkemungkinan bertukar semula kepada uptrend. Okey, so sama-sama kita saksikan indeks properties yang juga berkait rapat. Okey, dia akan ikut sekali dengan construction. So kalau kita tengok construction pun sama juga, setelah membuat shooting star, so dia turun ke bawah dan membuat satu candlestick hammer di sini. Okey, so sama ada hammer ini mampu untuk menujah naik ke atas semula, tapi kita lihat bahawa same pattern, high low, lower high, lower low, lower high di sini. Selagi mana guys, selagi mana dia tidak break, okey, pada sekitar 177.41, maka downtrend masih lagi valid. Okey, bagaimana dengan consumer? Okey, so consumer pun kita nampak sini high low, lower high, lower low, lower high. Okey, masih lagi gagal untuk break the previous resistance sekitar 621.66. Okey, so kita nak lihat dia break 621.66 barulah membatalkan apa yang dipanggil sebagai downtrend. So setakat ini saya masih lagi bearish untuk properties, construction dan consumer. Okey, bagaimana transportation? Okey, so transportation sekarang ni, okey, sebelum ni saya menjangkakan dia untuk membuat breakout di atas arah 904.6. Okey, setelah dia hit upper channel, bahagian upper channel ini, dia telah membuat reversal di sini, kemudian kembali naik ke atas. Okay, dan kita nak tengok sama ada sekiranya dia berjaya ataupun tidak untuk break this previous resistance 904.98. Sekiranya dia gagal, kita akan, dan sekiranya dia gagal dan break the previous support, okay, so break the previous support pada sekitar 832.88 ni, maka akan berlakunya apa yang dipanggil sebagai perubahan trend daripada uptrend kepada downtrend. So kita tengok ada tak sebarang divergence. So sebelum ni dia dah bagi signal untuk RSI divergence di sini. So ada kemungkinan guys dia tidak akan sampai ke atas upper channel yang baru ni. So sekarang ni kalau kita nampak dia masih lagi respect middle line of this upper channel. So kita lihat sama ada adakah dia akan terus membuat penurunan yang melebihi ataupun break di support pada 832, ataupun dia membuat kenaikan breakout di atas 904. So setakat ini saya masih lagi neutral untuk transportation dan logistics. Sektor healthcare, okay, walaupun kita lihat beberapa syarikat di dalam sektor glove telah membuat keuntungan, okay, namun kita masih lagi nampak tiada satu momentum yang kuat daripada sektor healthcare ataupun counter-counter yang berada di dalam sektor healthcare ni. So tiada lagi impact positif bagi counter-counter yang berada di dalam sektor healthcare. Namun okay, dia telah sekarang ni indeks healthcare ni berada di dalam zon di antara 50 dan 61.8%. So kita menantikan berlakunya, okey, sesuatu sekiranya berlaku reversal candlestick, reversal pattern ataupun divergence, itu adalah satu petanda yang bagus. Tapi setakat ini saya masih lagi bearish on healthcare. Okey, so index healthcare saya masih lagi bearish. Industrial products, okey, so industrial products masih lagi dia tak buat keputusan so dia tidak dapat membuat keputusan sama ada untuk break ataupun dia nak turun. So saya masih lagi menjangkakan bahawa sekiranya dia gagal untuk break, okey, gagal untuk break zone resistance ini, maka dia akan datang untuk test, okey, the previous dipanggil sebagai zone RBS ini. Okey, so masih lagi sendu teratai layu di teratai layu di Tasik Madu bagi indeks industrial products. Okey, tenaga. Okey, so tenaga telah datang test semula, okey, the downtrend line ni datang test semula downtrend line. So kita arah support pada sekitar 701.24. Okey, kalau break tu maka guyub dia akan datang menuju ke arah 78.6%, iaitu pada 613.62. Okey, untuk tenaga ni kalau kita tengok, mari kita tengok bagaimanakah prestasi
ataupun harga Brent crude oil. Wow, Brent crude oil telah membuat satu breakout. Okay, so Brent crude oil telah membuat baru breakout sikit saja. Okay, 77.82. So nasib baiklah RON 95 kita ada capping kan. So dia telah membuat satu breakout. Dan ingat guys, seperti mana dalam video-video saya yang lalu, saya telah nyatakan garisan biru ni adalah merupakan garisan downtrend setelah sekian lama, sejak tahun 2008. Okay, so sejak tahun 2008 kita ada garisan downtrend line ini, dan kali ini dia telah berjaya break garisan downtrend ini dan break sedikit saja, okay, di atas 77.82. So adakah kalau kita lihat dari segi kenaikan harga Brent ini, okay, sama ada mampu untuk mengembalikan zaman kegemilangan, okay, indeks tenaga kita. So nampak agak positif situ. Setelah dibuat kat sini, saya telah tandakan di sini satu corak yang dinamakan sebagai flag, dan dia telah break flag ni, maka dia terus break down trend line. Dan kalau kita nak target secara dengan menggunakan strategi yang dinamakan sebagai chart pattern, okay, so kita boleh andaikan bahawa dia akan membuat kenaikan sehingga ke arah $90. Wow, so pasti akan kebaboom industri tenaga kita. So boleh perhatikan kaunter-kaunter yang berada di dalam sektor tenaga yang kebanyakannya sekarang ni berada dalam keadaan yang discounted price. Okay, so boleh saksikan kaunter-kaunter tersebut. Okay, so sebelum tu kita tengok macam mana prestasi USD MYR kita, bagaimana keadaan USD MYR kita. So di sini saya nampak kenaikan, okay, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan sekarang ni dia tengah mencuba untuk break, okay, aras resistance 4.239. okay, so counter manakah yang akan mampu untuk mengambil kesempatan di atas kenaikan forex ataupun USD, kadar tukaran wang USD MYR kita. Okay, so kebanyakannya kita boleh start fokus untuk counter-counter yang mengeksport. Okay, tapi harus diingatkan sekarang ni apa yang berlaku di dalam sektor industri kita ni adalah apabila sewaktu zaman COVID dulu, di mana berlakunya lockdown dan kilang-kilang semua ditutup, mengakibatkan terdapat begitu banyak backlog, okay, di dalam order book bagi setiap kilang. So setiap kilang sekarang ni menghadapi masalah supply chain yang agak kritikal, okay, di mana dia orang nak buat barang tapi di early of the supply chain tu tidak dapat untuk menyuplaikan ataupun menyampaikan raw materials tersebut kepada kilang-kilang untuk dia orang buat finish products dia orang. So akan berlakunya satu lambakan backlog di situ. So dan kebanyakannya sekarang ni tengah bertungkus lumus untuk fulfill the orders from their customers. Okay, so dan kalau anda baca berita sekarang ni di China sebagai contoh, okay, so di China sebagai contoh, kebanyakan kapal-kapal yang hendak keluar, okay, dari China untuk hantar raw materials ke Malaysia, ke mana saja customer dia orang berada, semuanya pack. Dan harga-harga kontainer, harga-harga sea freight sekarang ni kebanyakannya sekarang ni berada pada harga yang tinggi. So kos meningkat, okay, tetapi yang menarik bagi kita adalah kilang-kilang kita semakin lama makin membuat satu apa orang kata sedang cuba untuk fulfill back the orders, dan kita akan menyaksikan revenue dan profit diorang ni mungkin akan bertambah. Okay, so revenue mungkin bertambah, cost mungkin juga bertambah. So itu mungkin akan menjejaskan sedikit sebanyak profit disebabkan oleh kenaikan harga raw materials yang berada di pasaran. So supply and demand sekarang ni kita nak saksikan bahawa supply bagi raw materials ni berkurang. Okay, plus the issue of the sea freight right now, okay, kapal-kapal sekarang ni berlambak di atas laut untuk menyampaikan pesanan-pesanan pelanggan. Okay, naik harga,
So ini mungkin akan sedikit sebanyak menyebabkan counter ataupun syarikat-syarikat yang eksporter ni, walaupun they are earning in USD, akan mengakibatkan kos mereka juga mungkin meningkat. Okay, so harga barang pun meningkat, kos perkapalan pun meningkat. Boleh perhatikan sektor perkapalan juga. Okay, so mungkin harga ataupun profit mereka akan berkurang sedikit walaupun revenue meningkat. Okay, so itu sahaja huraian ringkas saya mengenai market outlook pada minggu depan. Nampak keadaan mungkin akan cuaca mungkin akan bertukar sedikit sebanyak, okey, daripada ribut petir kepada mendung sedikit, dan mungkin ada kawasan yang cerah. Okey, so sekian, terima kasih. Pastikan anda share, like dan subscribe.